Di padang mahsyar, Nabi itu diceritakan bahawa ketakutan dia yang nombor satu takut. Nabi Muhammad SAW. Sampai macam tu ya. Ini kalau kita nak jadi wali, kalau kita nak naik sampai makam wali, makam orang yang baik-baik, dan kita tak boleh kata aku tak nak macam itu, aku nak biasa-biasa. Sebab ini kaitan dengan tauhid. Dengan tauhid. Jadi biasa-biasa je lah. Dan saya nak cuba lagi bagi faham di sini. Sebab itu Nabi dia takut. Nabi nak sandar pada apa? Saya tanya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan jawabkan hati tuan-tuan. Nabi nak bersandar pada amalan mana? Nabi nak bersandar pada amalan mana yang dia supaya dia tak takut di padang mahsyar. Depan Allah dia tak takut. Dia nak bersandar pada amalan mana? Tuan-tuan nak kata apa? Oi, daripada mula semua lah Ustaz. Dia semua amalannya semua power punya, semua ikhlas punya. Itulah sandarannya. Sekali lagi samalah begitu, sandar pada amalan. Amalan tu siapa yang gerakkan? Sebab itu datangnya mujaddid di akhir zaman ni, mujaddid 100 tahun. Dia bawa satu pembaharuan namanya tauhid penghayatan. Saya bertuah sebab saya belajar ni ilmu ni. Bertuah hanya pasal apa? Bertuah hanya sebab kita rasa lepas kita buat, kita tak adalah belagak, tak adalah kita nak riak, tak adalah kita nak sombong, tak adalah kita nak takabur. Sebab yang kita boleh buat itu semuanya atas kesian belas Allah semata-mata. Baik. Jadi tauhid ini namanya tauhid penghayatan. Dia nama istilah sekarang ni rasa belum berbuat. Sekarang kita naknya walaupun pendek, kalau tuan-tuan boleh faham, tuan-tuan dapat macam ketui emas permata yang sangat bernilai, lebih daripada jutaan, trilion nilai ni. Kuliah ni sungguh nilai dia. Baik. Satu istilah namanya rasa belum berbuat. Sekarang kita balik kepada yang basic yang kita pernah belajar lah. Kita tadi semayang maghrib kan, berjamaah. Alhamdulillah. Semayang maghrib tadi siapa yang buat? Kita lah. Kita buat. Kita yang melaksanakan semayang tadi. Semua ini kena jelas ni. Saya nak bagi terang dapat. Habis yang ni berhenti kuliah pun tak apa kalau faham. Untunglah kita insyaAllah. Sangat beruntung sebenarnya. Jadi kita tadi semayang maghrib, benar, kita yang buat. Tapi kita faham tak? Apa benda amalan kita buat? Kita kan ada Allah, ada Tuhan yang maha melihat, maha mendengar. Jadi kenapa Ustaz? Dia yang berkuasa. Kita tahu kan kita tak ada kuasa. Lama dah tahu tak ada kuasa. Jadi kalau kamu dah tahu kamu tak ada kuasa, yang semayang maghrib tadi yang buat-buat tadi siapa sebenarnya? Kamu kan tak ada kuasa. Macam mana kamu boleh semayang? Kita kan tak ada kuasa, tak pernah ada kuasa. Macam mana kita semayang maghrib tadi? Di sini nak timbul persoalan tadi, tauhid ni. Itu dialah yang gerakkan. Dia yang gerakkan. Dia yang gerakkan makna dia yang buatkan. Dia yang jayakan. Seolah-olah bahasa lain kata dia guna kita lah untuk semayang maghrib bagi selesai. Jadi kita yang buat tadi, itulah syariat. Kita yang angkat tangan, itulah syariat. Kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, kita rukuk, itulah syariat. Syariat lahiriah namanya. Jadi bila kita dah faham macam tu, rasa tidak berbuat. Tadi kamu yang berbuat, tapi tak boleh ada rasa berbuat. Ini penting. Rasa apa? Rasa tidak berbuat. Tapi dia berbuat. Kita berbuat yang lahiriah. Jadi kita berjalan, kita melompat, kita makan, kita yang memandu semuanya, kita yang berbuat. Tapi tak boleh ada rasa, tak boleh ada rasa. Ulang banyak kali. Tak boleh ada rasa berbuat. Yang berbuat itu yang ada kuasa lah. Jadi kalau kita tidak, jangan ada rasa berbuat, bermakna kita kena ada rasa belum berbuat lah, belum berbuat. Sebab tak ada, kita makna kita tadi kita berbuat, syariat lahirannya kita yang bergerak, kita yang baca, kita yang berzikir, kita yang wirid kita. Jangan ada rasa berbuat.
Sebab Allah yang berkuasa, dia kuasa tadi, dia yang gerakkan. Jadi kita tak boleh ada rasa kita, rasa aku tak boleh. Rasa keakuan tu tak ada. Tak boleh ada. Kerana hakikatnya kita ni belum berbuat lah. Hakikat. Zahirnya kita dah buat. Dah semayang dah. Dah. Kamu ni kenapa? Lepak-lepak lagi dah semayang? Belum lagi. Habis semayang. Jadi kita buat dah semayang dah. Mudah. Itu kita dah berbuat dah tu. Dah buat. Tak salah. Tak boleh ada rasa kita. Kejayaan ini semua aku bangunkan kampung ni, aku bangunkan taman ni, aku bangunkan daerah ni. Kita rasa kita. Tangan kita yang berkorban pagi, petang, siang, malam. Betul lah kita dengan tim-tim kita buat kerja semua. Jangan ada rasa. Supaya apa? Supaya kita faham segala puji bagi Allah. Dia yang berkuasa, dia yang jayakan. Dia yang izinkan kawan-kawan kita tolong kita. Sebenarnya bukan kita, sebenarnya dia berlaku. Jadi alhamdulillah yang ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Ini kita kena bawa supaya dapat hati yang sejahtera. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Roh semua jawab ya. Sebelum ke dunia, udah mari ke dunia, Allah jadikan dunia. Katalah daripada 100% tadi manusia semua, bila jadikan dunia, manusia ni terpikat, terpengaruh suka dengan dunia, jatuh hati dengan dunia. 90% lari. Tinggal baki berapa tuan-tuan? 10%. Daripada 10% tadi Allah jadikan syurga pula. 90% daripada 10%. 90% daripada 10%. Lari. Setelah Allah ciptakan syurga, orang buat kerana syurga. Itu maksud saya. Buat amalan ni kerana syurga. Syurga dah, mana-mana kerana dunia. Mana terpesona dengan dunia. Korang lah, kualiti dia korang lah. Buat pula syurga. Jadi beramal kerana nak syurga. Ini cerita wali ni peringkat tinggi. Kena jadi wali lah. Sebab wali tu masuk syurga dulu-dulu. Jadi kita nak lah masuk syurga yang peringkat atasan. Jadikan syurga 90% lari. Tinggal 10% daripada yang 90% daripada 10% tinggal lah, lagi kurang lah maknanya. Kemudian dijadikan pula neraka. Lagi orang takut. Seolah-olah kita ni kata apa tuan-tuan? Aku ni subhanallah, kalau tak masuk ke dalam syurga pun tak apalah. Janji tak masuk neraka. Keluar ayat tu. Aku tak masuk syurga pun tak apalah. Janji tak masuk neraka. Bila tu? Bila kita dah nampak neraka, kalau macam ni neraka, tak masuk syurga pun tak apa, janji tak masuk neraka. Gitulah gambaran. Maknanya bila diciptakan neraka, lagilah orang buat baik ni kerana takut neraka. Tak betul lagi. Jadi Tuhan tanya kepada satu kelompok yang korang tinggal tadi. Dijadikan pula, ada lagi cerita bala bencana pula. Lari lagi. Bala bencana ni termasuklah ujian. Macam-macam. Kemudian tinggallah kelompok last sekali lah. Wahai kaum hamba-hamba, kata Tuhan, kamu dunia kamu tak nak, syurga kamu tak nak, kan? Api neraka yang panas pun kamu tak peduli, tak takut. Bala ujian yang kamu apa ni, kamu terima. Kamu nak apa sebenarnya? Tinggal yang ikhlas ni. Kamu nak apa sebenarnya? Maka mereka berkata, kami semata-mata mencari keredaan Engkau. Engkau berbuatlah apa? Allah kata dia akan bagi satu ujian bagi bala sehingga bukit pun tak mampu nak menghadapi ujian tersebut. Maka kata mereka yang ikhlas ni, kau buatlah apa pun engkau punya kehendak, engkau punya suka, terserahlah pada engkau, yang penting kami mendapat redha. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi, yang saya sayang, yang saya hormati sekalian, malam ni depan mata saya di masjid ini, tuan-tuan nak dengar kuliah saya. Bukan kuliah saya susah sangat bahasanya. Jangan buat kerana dunia, jangan buat kerana syurga, jangan buat kerana takutkan neraka. Buat semata-mata lillahi ta'ala, apa pun. Tuan-tuan dapat ilmu tu. Jadi saat lagi semai Isya, boleh tukar lah. Itu je. Apa payahnya?
Jadi tajuk yang memperkatakan kepentingan taat untuk manusia sendiri ni, maknanya taat tu penting, syariat tu penting, puasa sunat, zakat, haji, semuanya penting, sangat penting. Kita bersyariat kena buat, aqimus solat, semualah yang Tuhan suruh tu penting, kita kena buat. Tetapi itu syariat. Hakikatnya mana? Itu syariat. Dalamannya mana? Dalamannya engkau kena persaksikan, musyahadah dengan mata hati kamu bahawa semuanya itu adalah dia belaka. Aku tak ada apa. Aku ni zero, maha zero. Tak ada apa. Tuan-tuan bawalah benda ni, amalan ni, sampailah tuan-tuan mati. InsyaAllah. Selamatlah di kubur. Tak ada syirik. Sebab itu dikatakan oleh ahli-ahli sufi lagi, 20 minit kita ikut nafsu. 20 minit kan kita ni banyaklah ikut nafsu. Katalah ada masa-masa 20 minit dia, saya letakkan sebagai contoh, 20 minit ikut nafsu. Maka dikatakan 20 minit itulah kita bertuhankan nafsu, tidak bertuhankan Allah. Kalau kita bertuhankan Allah, tak ikut nafsu. Jadi ada 20 minit kita ikut nafsu. Ikut nafsunya apa tuan-tuan? Tuan-tuan faham? Telinga ke, dosa mata ke, dosa tangan ke, kaki ke, 20 minit ikut nafsu. Nafsu yang jahat lah, nafsu amarah bisu, 20 minit lah. Maknanya tempoh 20 minit itu kita bertuhankan nafsu. Sebab ikut nafsu, tak ikut Tuhan. Jadi kita ni dua. Kita, Allah pun nak, Tuhan pun kita nak, nafsu pun kita nak. Nafsu yang jahat lah tadi. Jadi 20 minit masa 20 minit tadi kita bertuhankan nafsu, mati masa tu. Maka mati kita dalam keadaan kita bertuhankan nafsu, tidak kafir. Itu maha pengasih, tidaklah kafir. Mati su'ul khatimah, bertuhankan nafsu. Jadi nak jadi orang yang ikhlas ni payah. Sebab itulah kita kena pulun mujahadah, supaya ubah persepsi kita ni tuan-tuan, di ambang kiamat. Kita ni dah nak kiamat dah. Walaupun Nabi Isa belum datang lagi, Dajjal belum datang lagi. Sekarang ni orang pun dah cerita pasal Dajjal pula. Cerita pasal kematian, cerita pasal Dajjal. Padahal Dajjal tu dia lambat lagi. Dia tunggu Imam Mahdi datang baru Dajjal. Sampai orang yang terlalu gairah agama-agama dengar-dengar, kadang-kadang ustaz pun keliru, cerita Dajjal dulu muncul. Bukan Dajjal dulu, Imam Mahdi dulu, baru Dajjal, baru Nabi Isa. Imam Mahdi perintah 40 tahun. Ada hadis kata 7 tahun, ada kata 8 tahun, ada kata 9 tahun, ada kata 20 tahun, ada kata Nabi Isa perintah 40 tahun. Lepas Nabi Isa kiamatlah. Jadi 80 tahun lagi ke atas barulah berlaku kiamat. Jadi kalau begitu lambat lagi lah. Tapi yang kita kena faham sekarang ni, dalam keadaan dunia fitnah hari ni, ini yang kita kena nak, tauhid. Bila kita ada tauhid, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, kita selamatlah. Yang malangnya, kadang-kadang adik-adik kita nak tegur adik-adik kita, dulu dia kenal kita ni merapu juga, semacam melolak juga. Jadi kita nak cakap pun tak kena, diam je lah. Dia ni seronok mengaji, sehingga kan merasakan dengan ngaji itulah dia selamat apa semua. Jadi bab ikhlas ni tak berapa pandang lah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit tadi boleh faham tuan-tuan kan? Boleh masuk, lepas ni kita ikhlaskan insya-Allah. Billahi taala. Sekian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.